Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Hari tu last class kita bincang sampai number 5 kan? Betul tak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul, teacher. Okay. So diharapnya awak memang salin step-step yang teacher share kita punya discussion ni balik maktab. So I akan tengok bila you dapat paper you yang teacher dah marking. So you boleh compare. Okay, you boleh compare dan ikutkan jadual PKA, insyaAllah kita ada PKA hari-hari lah. Hari-hari kita ada PKA, Alhamdulillah. Weekend pun kita ada almost 2 hours. Jadi kita akan memaksimumkan lah, optimize kita punya masa PKA tu sebelum paper awak pada 11 dan juga 14 hari. Jadi apa yang awak perlu kena buat untuk discussion, sepanjang discussion sebelum kita jumpa nanti ialah you ambil salin segala kita punya discussion ni dalam kertas exam yang awak bagi dekat teacher kat GP tu. Nanti bila dapat kertas original, bukan maksud teacher original, maksudnya bila you dapat paper you yang dah mark kan. Jadi you senang lah nak mengulang kaji. Dan lagi satu, awak akan flashback balik lah apa yang awak dah discuss dengan teacher. Gitu. So kita ada 25 orang. Sepatutnya berapa? Jadi teacher harap balik maktab nanti benda pertama yang teacher nak tengok adalah paper you all memang ada hasil discussion dalam online class. Kertas awak bersih, awak tak ada proof, maka terbakarlah satu kelas tu. Jadi elaklah daripada berlaku kebakaran sebab I trust you all. Okey, 30 teacher nak mulalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita mulakan dengan surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita tak mula on time. I tengah mengajar kan, tak lagi mesti ada orang nak baru masuk. Macam ni lah, mengganggu kan. Awak bukannya ada kelas tadi kan? Okey, soalan nombor 5. Okay, nombor 5, majoriti pelajar salah tau kenapa. Sebab soalan nombor 5 ni, dia minta nilai A dan nilai B. Tetapi oleh kerana A ni berada di kedudukan koordinat Y dan B ni berada di koordinat X, maka pelajar terlupa untuk return back Y equal to A, therefore A. Ya? Oh, I tak share. Sorry. Maafkan teacher. Okey. Nombor 5 ni, kesilapan pelajar adalah pelajar lupa balik nak declare B tu adalah B. B tu adalah B. Pelajar meninggalkan jawapan dalam Y equal to X equal to. Yang menyebabkan pelajar tidak dapat 2 markah. Maknanya dia dapat 0 lah dekat sini. Sebabnya nilai A 1 mark, nilai B 1 mark. Which is awak tahu A tu adalah A, dia berada di axis Y. Maknanya A tu kan, kalau pelajar tengok, itulah
inilah masalahnya bila tengah mengajar, ada pelajar baru masuk. Aduh. Haziq. Haziq, awak pergi. Haziq, awak kan pergi. Pergi ke? Pergi mana? Pergi mana tah? Pergi vaksin. Ke Haziq mana? Okey. Soalan ni mudah sebenarnya. Pelajar tahu kedudukan graf tu kan. Pelajar tahu bahawa bila dia bersilang di sini, which is dia dah bagi tahu koordinat dia 0A kan. Lepas tu satu lagi dia bersilang di axis X, which is pelajar tahu B tu berada di axis X. Maka dia dah bagi koordinat Y dia. Jadi paling mudah adalah pelajar jangan ambil curve, pelajar kena ambil straight line. Sebab kalau pelajar tu ambil curve pun boleh juga. Tapi panjang lah jalan kerja dia. Padahal 2 markah je. So pelajar ambil equation of the straight line. Y equal to negative 6 over pi x plus 3. Jadi dekat sini sebenarnya A tu adalah y-intercept. If you look at the A tu sebenarnya adalah y-intercept. So pelajar terus declare therefore A equal to 3. So dapat 1. Ada setengah pelajar, dia tak nampak benda tu, dia ganti X dengan 0 pun boleh. Tapi dia punya natijah dia letak Y equal to 3. Memang A tu adalah Y, memang betul. Tetapi pelajar tidak meninggalkan jawapan akhir sebagai A equal to 3. Kalau dia letak Y equal to 3, so dia tak dapat markah lah, 0 lah. Okay, ni yang banyak pelajar yang teacher tengok, ya Allah, dah lah 1 markah je. Markah linear ni sebenarnya. IG kali ni I tengok awak tak expand pun awak dapat markah. For those macam differentiation tu. Nanti I explain lah mana kat mana tu. Okay. Kemudian untuk soalan B pula, dia kata koordinat B. Jadi pelajar bila dia tahu B tu berada di axis X, Y equal to 0. Jadi pelajar ambil equation of straight line iaitu Y equal to negative 6 over pi X plus 3. Okey. Sekarang ni dia berada di axis X. Bila axis X, Y0. Jadi Y0 dia gantilah. Cumanya pelajar dia tak ganti X ni dengan B. Tu je majoriti kenapa pelajar ramai tak dapat full mark kat soalan ni. Padahal senang. So B buatlah linear equation bagai semua. So jawapannya akan jadi pi over 2. So another 1 mark. Soalan macam ni, kalau awak siapa pelajar yang sungguh-sungguh nak ambil IG kan, dia dah tahu tau soalan ni memang akan masuk dalam exam. This is the favorite one daripada 2010 lagi. Jadi jangan tinggal lah soalan-soalan macam ni. Okay, nombor 2. Nombor 2 ni kan, rasa macam nak bersembang lah nombor 2 ni. Nombor 2 ni, pelajar kena letak 2 sign yang mana macam paper 2 lah kan. Soalan paper 2 pun sama. Paper 2 kita integrate eksponen banyak. Paper 1 kita integrate trigo. So yang ni pelajar macam biasalah. Kalau sin 2x awak akan dapat cos 2x bahagi 2. Tu syarat apa? Syarat differentiate. Lepas tu ni 2 ni dia tak ada kena mengena dengan integration tau. Kalau ada limit nanti awak jangan expand. Ni ada pelajar kalau misal kata kan, kalau kita integrate tiba-tiba ada limit kat sini. Awak jangan expand 2 ni masuk dalam tau. Awak selesaikan dulu, lepas tu baru awak darab 2 ni. Ataupun awak selesai dulu yang ni pun boleh. Selesai yang ni dulu, barulah buat limit cos 2x kalau ada limit lah. Tu maksud teacher. Tengok student kan, dia expand 2 ni. Memang salah jawapan akhir dia. Jadi cos 2x plus 3 ni, kita tak kacau 3 ni, dia constant. Dia tak ada kena-mengena dengan integrate. Selalu ingat I pernah advise you all. Kalau benda tu tak ada kena-mengena dengan integrate, macam mana nak tahu dia ada kena-mengena dengan integrate? Dia melibatkan X. Ni belakang ni di X ni, melibatkan X. Jadi 3 ni maintain, cos ni bila integrate cos akan dapat negative sin X. Jadi macam mana permarkahan dekat sini? Maka dia 2 tau. Setiap satu ni betul. Betul dan ada C. So dapat 3 markah. Kalau pelajar tu salah dekat sini kan, betul kat sini, dapat 1 markah. Walaupun ada C. C ni 3 markah tu complete dengan C. Kalau pelajar tu bagi dua-dua betul tak ada C, dia dapat 2 markah. Gitu.
Ada soalan? Ada soalan anak-anak sekalian? Tak ada teacher. Okey, teacher. Tak ada. Okay, good. Okay, number 3. Number 3 ni, kalau kesalahan pelajar adalah, tahu tak apa kesalahan pelajar? Dia tak boleh nak berimajinasi. Kalau soalan dia tak tahu tau, find the area of the shaded region. Okay, dia nampak area shaded region ni. Kalau siapa yang betul-betul dengar yang teacher ajar, dia akan tahu 3 situasi tu. Ni tak ramai yang betul dia. Juga teacher, at least kan dia dah tahu dah. Allah, teacher ada kelas, cikgu Hasman call pula. Nasib lah, tak boleh angkat. Okay. Kalau awak tahu kan, awak ingat, awak faham benda ni, dia tak payah hafal pun sebenarnya. Okay, dalam kelas, I ajar, benda ni berada di situasi mana? Jadi dia dapat 1 mark tau. Secara logiknya kan. Secara logiknya pelajar, ya Allah, teacher sedih sangat pelajar bila, okay, I selalu aim my pelajar, setiap soalan ada markah. I tak minta lebih-lebih. Paper 1 5, markah paper 2 3 tu pun lagi pelik. Kalau macam ni lagi pelik bila tak dapat markah. Logiknya adalah pelajar tahu, okay, luas semua tolak dengan luas apa ni? Ni nampak bentuk apa ni sebenarnya pelajar? Students, what kind of the geometry? Triangle. Triangle. Kes 1, kes 2, kes 3. Ni kes 1, kes 2, kes 3. Siapa boleh bagi tahu kat teacher? Kes 2. Ni kes apa? Kes 1 ke? Kes 2 ke? Kes 3? 2. Dua. 2. Ini kes tergantung betul tak? Dia tak melekat pun dekat exist. Maknanya secara logiknya pelajar, kalau you buat secara logiknya luas semua. Okay, luas semua adalah area under the curve. Jadi pelajar akan ambil area under the curve, which is y equal to area under the curve. Limit dia kat sini, awak dah tahu dah pi over 2. Yang ni 0. So pelajar buat pi over 2 0. Ni tak boleh buat pecahan macam ni ya, teacher. Saya ingat dah pula. So ambil apa nama ni, equation of the under the curve. I tak tahulah apa lagi. Yang ni pula masalah dia. Tak ada masalah pun. Masalah dia, I tak naklah cakap masalah. Cabaran dia adalah pelajar lupa yang ni dah jawab dekat soalan nombor 1. Kalau awak salah nombor 1 tapi awak carry dekat sini, awak still dapat markah attempt. Sebab tu orang kata, ni macam dia geram sangat lah ni sebab soalan ni selalu buat sebenarnya. Kalau siapa yang akan rasa lah terlalu mudah soalan muak. Sejarah dalam hidup teacher ni soalan paling mudah. Tapi tak tahulah pelajar tak appreciate dia. Okay, so bila awak integrate benda ni, awak ambil yang jawapan tadi tu, yang awak dah buat dekat soalan 1 tu kan. Awak gantilah nilai 0 dengan pi dalam limit, pi over 2. So awak akan dapat 5. Pastikan awak integrate ni awak dah dapat nombor 1 Ambil balik soalan jawapan nombor 1 tu, ganti pi over 2 limit dia dengan 0. So awak akan dapat jawapan dia 5. Okay. Tu adalah luas semua area ada the curve. Dah banyak kali teacher cakap, teacher tak tahulah apa masalahnya pelajar tak boleh buat. Yelah kita belajar integration ni online. Tak bolehlah bagi alasan online je. Saya rasa banyak kelebihan online ni sebenarnya kan. Kena banyak bergantung pada diri sebenarnya. Okey, yang kedua, pelajar akan dapat, yang kedua, idea dia tahu akan tolak dengan ni. Area of triangle, dah tahu pan tinggi ni adalah, tadi kita dapat 3 kan. Okey, lepas tu tinggi tapak ni adalah pi over 2. At least pelajar carilah area of triangle. 1 over 2 times 3 times pi over 2. Ini adalah right angle triangle. Tak ada lagi lah nikmat yang didustakan kalau yang ni boleh dapat 1 markah ya people. So awak akan dapat 3 over 4 pi. Ataupun ada pelajar nak buat dalam decimal pun tak ada masalah. 2.3565. Pastikan awak ada this kind of the idea. Working tu sebab IG, dia banyak guna for idea. Awak tak expand pun dapat markah. Tengok paper 2 lagi kelakar dia punya skema. Tapi itulah, tak apalah kan. So awak appreciate lah, jangan tinggal kerja kosong. Kemudian seterusnya jawapan untuk therefore area of the shaded region is, the logic is 5 the whole 1
The whole one minus dengan the titik-titik one. The titik-titik is the area of triangle. So 5 minus 2.3. Teacher tak cukup tempat ni tapi nak tunjuk juga. Equal tu jawapan awak mesti 2.64. Dia kata in 3 significant figures. Dah lah 2.64. 2.64 the answer. Kalau pelajar tu kan dia memang dah teruk daripada awal, tiba-tiba dia betulnya dia terlebih, teacher bagi markah. Ada macam kesian sangat. Yang mana tak ambil IG ni markah semester 2 hampa. Yang hampa semua kena ingat lah, tak bolehlah gagal berturut-turut tapi nampak macam tak takut langsung kan kau tak boleh graduasi tahun depan. Macam tu. So setakat ni faham tak untuk nombor 3 ni? Faham teacher. Kan? Kita pernah buat tak soalan macam ni? Jujur dengan teacher. Pernah ke tak pernah? Pernah. Macam mana dah belajar boleh salah lagi. Ya Allah, akbar kabira kan. Okey, seterusnya soalan number 6. Okey, number 6 ni pun agak mudah lah. Tak tahulah kan apa lagi lah masalahnya. Ada orang nak masuk lagi ke? Astaghfirullahalazim. Macam tu lah tingkatan 4. Macam tu lah. Soleh, apa yang lambat sangat ni Soleh? Lambat 20 minit. Awak tertidur ke apa? Allahu Akbar. Okey, soalan number 6, 3 markah, 3 terms expand. So yang ni memang tak ada apa-apa yang awak hanya ikut formula sahaja yang ni dan make sure markah dia adalah tahu dekat mana. Markah dia markah penuh dia 2187. Yang ni tak ada walking lah, dia akan tengok setiap turn awak. Dia akan tengok setiap terms awak. So make sure, alamak, tu saya tak cukup. Okey, harap awak nampak lah walaupun sengit-sengit ni kan. 04 020412 x squared. Okey. So markah dia adalah, kalau pelajar betul sudah dapat complete full mark. Maka ada 3. Silalah buka balik buku ni 3 markah dan bukan tak ni kita boleh beritahu bahawa dia tak tengok working awak pun. Dia straight away go to your final answer then check term by term. So kalau term by term awak ni betul, maka awak ada markah. Kalau awak katalah tiba-tiba awak salah yang ni kan. So awak betul 2 ni, so 2 lah. Tiba-tiba teacher cari ada benda ni je. Dapatlah 1 markah. Okey, number 2, hands. Okey, bila awak dah buat daripada jalan kerja awak nombor 62 ni, awak akan ada satu walking tau. Di mana awak akan ada 1 minus x plus x squared over 4. Kalau teacher nampak benda ni awak apply dekat soalan nombor 2 awak akan dapat 1 mark. Lagi satu, awak akan carry juga jawapan awak ni yang nombor 1 tu. Tapi tidak ada markah lah. Tapi sekiranya awak carry, awak ambil balik 1287 minus 10206x plus 20412x square ni, awak guna gabung 2 darab dengan hasil kawan ni, awak pun akan baru dapat 1 markah. Okey, maka ada 3. So jawapan akhir dia adalah 314, bukan 314, 311, 31164. Ni kalau bentuk mixed number lah. Ataupun siapa bagi improper number would be 124659 over 4. Kalau decimal 31164.75. So teacher bagi 3 jawapan yang teacher terima. Kalau ikut skema dia ambil yang ni. So bagi I, bukan bagi I sebab dia kata UI kan ada evaluation pun boleh. So I calculate siap-siap. Folders bagi yang ni pun diterima. Folders bagi yang ni pun diterima. Okay. Soalan ni every year keluar tau. Mudah gila kot sebab dia bukan problem solving. Ingat, selalu ingat dalam hati. Okay, aku kena ambil kesempatan untuk soalan yang bukan problem solving. So bila at Maths ni orang terkenal dengan problem solving yang menyebabkan konon-kononnya susah. So tak susah pun sebenarnya. So I pelik lah kalau ada orang tak boleh buat kan. Ketuk-ketuk sikit, awak dah pilih nak ambil IG, so kena ketuk-ketuk sikit lah diri tu. Okay, number 7. Number 7 ni pun, ya Allah.
Nombor 7 ni kan, pelajar pelajar dia boleh letak tiba-tiba dia letak 3 tau, boleh. Tapi teacher macam ni muskil kat situ. At least okay, dia letak lah. Bila soalan ni cakap kan, given the third term, ni soalan topik Siri. Siri ni dia baru ada dalam tahun 2019. 2020. Okay, jadi tak banyak set yang kita banyak jumpa soalan Siri sebenarnya. Tetapi soalan ni mudah. Mudah lah bagi bukan maksud teacher boleh lah teacher cakap mudah. Tak, sebenarnya dia mudah nak dapat markah. Begitu. Kalau dia soalan given the third term of arithmetic equivalent less than less than. Okay, ayat ni menunjukkan bahawa T3 less than T4 by 3. So dekat sini sebenarnya apa yang awak boleh jawab sebenarnya? T4 tolak T3 sebenarnya. Maaf. Okay, T4 minus T3 equal to 3. So pelajar at least benda ni dia boleh declare sebagai D. Sebagai D. Tapi teacher tengok dalam kerja pelajar, dia start guna, okay kalau, lepas tu yang kedua dia bagi dia 7 term. T7, garis lah kan. Is 12 dan ini adalah arithmetic progression. Jadi A plus 6D. So kat mana yang teacher dia muskil ialah pelajar tak wujudkan benda ni, tiba-tiba pelajar buat A tambah 6 times 3. Yang ni yang menyebabkan muskil sikit. Tapi okay, equal to 12. Okay, dekat sini awak akan dapat 1 mark. Tapi teacher macam bersangka baik lah kan. Macam mana pelajar. Lagi satu, pelajar boleh dapat D menggunakan simultaneous bila dia tahu yang formula ni. Formula ni lah. Okay, formula ni. Dia boleh buat simultaneous tapi sebenarnya tak buat simultaneous pun boleh. Dia terus tahu bahawa 3 tu adalah D. Dan terusnya substitute dalam ni. So dia akan dapat, bila dia tunjuk this process, dia akan dapat 1 mark. And then dia guna simultaneous untuk dapatkan sepatutnya kalau dia tak dapat simultaneous, dia akan terus declare D equal to 3 dan A equal to negative 6 daripada sini. Daripada sini dia boleh dapat A equal to negative 6. So kat sini dia dapat another 2 marks sebab markah dia adalah 3. Okay, so bila dapat soalan Siri, pastikan awak tahu kena pasti AP ataupun GP. Itu yang paling mustahak the keywords. Supaya bila awak tahu dia AP, kalau dia T2, dia akan jadi A plus D. Kalau kalau GP dia akan jadi AR, dia akan kurang, sentiasa kurang N power N1 ni kurang. So teacher tak galakkan sangat awak hafal ni, awak cuma tahu kalau T3 okay, A plus 2D. So yang ni 3, yang ni 2. Kalau GP, T3, AR power of 2. So 3, yang ni power dia 2. So dia kurang kat situ. Untuk dapatkan nilai unknown. Yang selalunya soalan Siri ni, dia akan cari unknown je. Tak D, A. So lagilah satu konsep nak dapatkan nilai D atau R, gunalah T2 minus T1 ataupun T2 bahagi T1. Konsep tak semestinya guna T2. Kalau dia bagi conservative terms berturut-turut, so awak boleh apply juga walaupun awak tidak tahu dia tu T yang keberapa. Tu maksud dia. So kena aware this kind of the concept. Okay, 27A. Untuk 7B, okay, dia pun bagi juga dia bagi GP kat awak yang ni. Dia kata a geometric progression. So highlight siap-siap GP supaya awak tak terleka dengan berangan kan. Dia kata the system is 9 term. Okay, T6 is 9 times the 4th term. So dekat sini, awak guna U. Lagi satu teacher nak tanya you all. Hello, you all ada ke ni? Kan cakap seorang-seorang ni, hello? Ada teacher. Teacher nak tanya you all. You all belajar benda ni kan, ada belajar guna T, dia guna U tau. Mana dia belajar? Tuition Ada beberapa orang pelajar dia guna U. I macam kelakar. Sebab kita guna T sebab nanti tahun depan awak akan belajar lagi SPM tau. Benda ni awak dalam SPM dia tulis T. Tapi I tak tahu U ni. Siapa boleh terang kat teacher? Dekat formula page depan ada pakai U. Formula page depan. Begitu. Maknanya korang belajar sendiri ya ni.
Allahu Akbar kabirah. Belajar sendiri Bagus boleh belajar sendiri ni. Tengok ramai lah pelik-pelik. Lagi satu. Cici nak tanya. Berapa orang yang masuk tuition Virum tu? Hati-hati Virum tu. I tengok macam pelik Virum tu. Ramai ke yang masuk Virum tu? Ramai je. Ramai. Kenapa masuk Virum tu? Bagus sangat ke Virum tu? Nak Oh, bayar. Mahal tak? Mahal. Ya Allah, sanggupnya. Nabil, Nabil, you ambil ke tuition tu Nabil? Paper 1 you full mark. Beri kata bukan geburuh pada Nabil. Tepuk tangan semua orang. Saya tak nampak, saya tak boleh nak buka kamera. Okay, Nabil, you ambil ke Virum tu Nabil? MX saya tak ambil, saya ambil fizik. Tengok awak tak ambil, awak dapat full mark. Orang yang ambil, I nak tengok siapa yang ambil, I nak tengok cari markah dia. Markah dia kelakar-kelakar jugalah. Awak memang kelakar lah tu Nabil lah kan yang lain tu. Cik tengok, contohnya macam graf kan. Ada 2 graf. Contoh graf. Dia dah bagi dah graf tu macam ni. Contoh dia kata equation buat ni lukis graf ni. Ada pelajar bersepah-sepah lukis graf macam ni. Ada pelajar lukis graf eksponen. Daripada sini kan teacher tahu tak teacher boleh bergambaran apa? Teacher kata, student memang tak faham basic graph. Kalau macam ni dia dah tahu dah linear ni x kuasa 1. At least lah dia lukis lah kan. At least dia lukis straight line pun teacher dah boleh faham dah. Mungkin dia tersalah kot. Mungkin dia tak tahu bahawa ni modulus. So graph yang dihasilkan mesti dalam keadaan apa? Keadaan straight line. Kalau ada modulus dia akan jadi patah balik. At least tau student. At least macam ni. At least. Markah dia kat sini, pelajar letak y intersect dengan x intersect, lepas tu dapat shape. Markah shape 1. Dia lukis silap macam ni pun tetap dapat 1. Gitu. Tapi bila ramai pelajar lukis benda ni kuadratik, I ajar 2 kelas tau. Jadi bahan discussion dengan cikgu Maths. Awak rasa apa perasaan teacher? Awak jawab sendiri. Nampak kelakar kan? Kan. So dekat situ teacher boleh bayangkan yang masa form 3 dah belajar x kuasa 3 graf kita at least macam ni. Macam ular tu. Ini reciprocal. At least dia tak tahu macam mana pun dia tengok power x kuasa 1. Okay, straight line lah. Dah dapat 1 mark walaupun straight line je gradient dia katalah positif kat sini. Negatif macam ni kan. Tetap dapat 1 mark. Jadi kat sini teacher beranggapan bahawasanya kronik ni kronik sum of lah kan. Gitu nak bagi tahu bahawasanya tuition tu bagus jugalah pergi tuition kan. Tapi kalau membantu tak apa, tak membantu macam gitulah. Okey, bila pelajar tengok ayat ni, pelajar wujud yang ni. Yang ni daripada soalan, pelajar ikut equation yang ni. ART for AR power of 3. So pelajar akan dapat 1 mark. Lepas tu pelajar akan settle sebab dia nak dapat common ratio, pelajar terus akan dapat nilai R. R adalah equal to 3. Pelajar akan dapat another 1 mark. So kat sini 2 mark sahaja. Yang ni yang paling penting ni student kalau dalam siri. Okay, so senang gila nak dapat markah dalam siri. Okay, yang kedua, given the second time. Nampak tak teacher baca, teacher tulis. Awak ni, satu memang awak lambat start form 4. Lambat bermula untuk macam mana adab nak jawab soalan. Memang ramailah tak garis soalan. Ada yang tu tulis jawapan, yang teacher tak tahu macam mana sejauh mana dia punya appreciate soalan membaca tu. So nombor 2 ni macam mana nak dapat 1 mark. 1 mark ni bila awak tulis given the second term. Okay, given the second term. The second term 2t equal to 6 and the sum all term. The sum all term tu maksud dia apa? The sum all term tu maksud dia tak tahu kan. Sn equal to 6560. Okay, yang ni tak dapat markah lagi people. Tapi bila you translate T2 is, ini adalah GP A power AR equal to 9, equal to 6 and Sn ni awak ambil R minus R power of M R equal to 6560. So kat sini awak boleh dapat 1 mark. Tanpa menggantikan apa-apa lagi, you can get 1. Oh, tak ada. Yang ni je dapat 1 mark. Yang ni awak punya idea dulu.
So bila nak dapatkan nilai A, so macam mana dapat nilai A? Oh sebab awak dah dapat nilai R ke atas. Jadi A awak adalah A, R awak tadi equal to 3, equal 3, lepas tu equal to 6, so dapat A equal to 2. Baru dapat 1 mark kat sini. Yang tadi tu je, soalan number B tu, baru awak akan ada 1 mark bila awak letak T6 equal to 94. Yang tu dapat 1 mark. So dapat yang ni 1, jadi R awak tadi awak kena check macam mana kita pilih formula. Sebabnya untuk yang sum of tu kan ada dua keadaan kan. Satu A yang ni R power of N, ada dua formula ni. So satu lagi A1 minus R power of N, 1 minus R. Jadi yang ni awak akan guna bergantung pada keadaan R awak lebih besar pada satu ataupun R lebih kecil daripada satu. Hanyalah untuk semata-mata nak elak sum tu dapat nilai negatif je. Awak tak payah hafal pun sebenarnya. Okey, kalau tiba-tiba dapat negatif, tukarlah nilai R awak ni duduk depan. Jadi R ni awak ganti dengan 3, R ni ganti dengan 3, A ni ganti dengan 2. So the answer you should dapat untuk nilai N adalah, so kat sini kena guna log. Tapi tak ada markah log sebenarnya. Okey, untuk dapatkan jalan kerja bagi dapat nilai N ini adalah pelajar kena menggunakan ilmu log. Sebab apa? Sebab N tu dalam keadaan kuasa. Tak ada ilmu lain yang boleh buat kecuali awak apply log 6564. Jadi awak akan dapat, ni dapat 1 mark. Okey, dapat 1 mark. Pelajar substitute R dengan A dengan correctly and then N equal to 8. 1 mark. Hello, ada soalan? Hello, ada soalan? Okey. Awak okey kan? Awak tahu kan macam mana nak dapat nilai ni kan? Ada yang awak tahu kan? Yang ni awak darab macam biasa. Yang ni Allahu Akbar. Yang ni kan awak kena selesaikan dulu bagi dia single sebab log boleh guna waktu dia single je. So yang ni awak darab silang. Awak akan dapat 2, 3 power of n minus 1. So awak darab silang, awak akan dapat apa? Awak akan dapat 13120. Apa 2 ni awak bawa bahagi mai sini. Okay, so awak akan dapat 6560. Dapat balik. Oh ya, bahagi 2 ni. Patutnya 2 ni cancel lah, boleh. Okay. So lepas tu macam mana yang awak nak dapat sepatutnya sampai dekat sini, awak akan kat sini awak transfer. Okay, awak transfer awak punya 3 power of n, bawa satu ni ke sebelah, awak akan dapat 6561. Kat sini baru wujud log. Log hanya boleh wujud bila dia single tau. I repeat, log, lon. Sama juga dengan paper 2 ke paper 1 yang log dia sat-sat kita kena jumpa. Kan, tukar base tu. Ada pelajar buat log, ada pelajar buat lon pada equation yang sama. Ya Allah, tu sesat, maha sesat tu. So log guna LG. LG referkan kepada base 10. Base 10 sahaja boleh guna LG bukan semua log base boleh guna LG. Ni pelajar kan, soalan ada, jadi kita jumpa soalan tu. N ni terjun, so N equal to, so awak bahagi je lah, log 6561 bahagi log 3. So you ambil calculator, directly you tukar. Tekan je yang calculator canggih awak tu. So awak akan dapat jawapan. Ada soalan tak? Bersungguh-sungguh sikit student. Dapatlah N awak tu. Tekan je calculator tu, kan ada pecahan kan. Guna calculator apa tu? Calculator kelas WIS awak tu. Penat mak tak buat apa ni, seminar bengkel hari tu. Okey, faham tak? Teacher, faham. Ya. Kalau kita buat dia punya log tu base 3 terus boleh ke teacher? Base 3 boleh sebab awak boleh tekan calculator kan. Tu Tisha ke yang tanya tu?
Teacher. Boleh sebab kita guna calculator. Boleh? Awak buat base 3 sebab awak basis pada number ni. Boleh lah. Lepas tu awak terjun kat sini so dapat N teruskan. Lepas tu sini log 3 so tekan calculator sebab calculator kita boleh letak base 3. Tu yang best tu. So terus dapat 8. Yang lain okey Okay. Nak ingatkan juga dalam Siri dia untuk Siri bagi IG dia tidak ada problem solving yang kritikal. Tak ada langsung untuk 2 tahun ni. Awak ni tahun yang ketiga. Jadi bila nak dapat nilai N bagi geometri koordinat memang kena apply log. Dah tak ada benda lain yang nak apply. So tolonglah. Yes, ada soalan? Macam ada soalan je. Hello. Okey ke semua? Okay, teacher. Teacher. Okey. Ya. Yes, teruskan. Siapa tu? Macam ada orang tanya soalan. Ada ke tak ada tu? Tak ada. Okey, yang ni kan. I suka. Dia tak complicated tau. Okey, cara dia ada 2 cara. Ada student dia buat, bila dia buat kuasa 2 kan. Pelajar lupa kuasa 2 benda ni. Terus tak dapat markah. Kebanyakan pelajar yang tak ada markah kat sini, ya Allah punyalah senang. Ya Allah tak tahu nak cakap macam mana ni. Pelajar boleh tak dapat markah sebab apa kan? Sebab dia tak 2 ni, dia tak dikuasa 2 kan sekali bila dia hilangkan modulus. Tu je mistake. Bila awak buat kuasa 2 kat sini, awak buat kuasa 2 macam biasa kan nak hilangkan. Tapi pelajar lupa nak letak 4 dekat sini. Yang cara yang kedua adalah pelajar boleh je buat 2 step tanpa kuasa 2. Mula-mula dia buat positif. Okey, satu lagi, dia buat negatif. Tu cara yang kedua lah. Tu je. Lepas tu kembanglah macam biasa. Lepas tu dapatlah jawapan dia. Dia punya markah tu kan, satu markah yang tadi tu lah pelajar kuasa 2 kan semua. Yang ni ada 4, yang ni kuasa 2. So tunjuk yang ni pun dah dapat 1 mark. Okey, tu satu markah. Yang kedua, markah pun boleh dapat sekiranya pelajar menggunakan macam ni. Dia buat satu positif, satu negatif, satu lagi dia buat okey yang ni dapat dan satu lagi bila sini dah negatif kan. Ni dah negatif sini negatif keluarkan sini pula. Sama juga. Dia salah satu. So dapat juga 1 mark. Jadi jawapannya markah dia 3. So X equal to 11/5 satu markah. Ni satu markah. And then satu lagi X equal to -1 satu markah. Cukup 3. So ingatlah yang nombor 8 tu mistik pelajar ialah ramai buat kuasa 2. Okey lah, tak ada masalah pun. Baguslah ramai. Jarang. Cici tengok jangan cakap ramai kurang pelajar membuat nilai negatif-negatif ni. Okey, tak apalah. Tu zaman-zaman I dulu kot. Kalau I mengajar, I akan tekankan 2 metod. Tapi dia terlupa nak kuasa 2 yang ni. Terus kosong. Tu kesilapan pelajar. Nanti dapat balik paper tengok apa yang kenapa aku silap dan tengok balik awak tengah pegang paper awak kan. So awak tengok sini paper awak tu. Okey, number B. Teacher. Ya. Saya nak tanya soalan yang 7B2 tadi. Saya terkeluar tadi, teacher. Okey, nombor Yang apa? Nombor berapa? 7B2 yang tadi. 7B2. Okey, 7B2. Okey. Okey, I Saya ulang. nak tanya soalan. Apa Kan tu? dia kata untuk yang 3n-1 tu, 3 power of n minus 1 equals to 6560 tu, teacher kata markah untuk log tak ada kan? Tak ada, markah So kat sini tak ada. kalau daripada 3 power of n equals to 6561, kita terus bawa 3 ke sana, maksud n equals to 8 boleh ke teacher? Boleh? Tanpa working log pun boleh lah teacher? Tapi kat macam mana awak turunkan N ni? Maksudnya saya tekan calculator lah untuk log tu. Sebab saya tak tunjuk working log. Makna awak tekan tapi awak apply log dekat calculator kan? Kena juga guna log. Okey, boleh sebab tak ada markah kat sini. Dia terus N equal to 8. Tapi tunjuk tau, mana tahu skema ID ni berubah-ubah tapi lebih kepada membantu. Gitu. Okey, dia teruskan. Boleh teacher. Okey, number B. Okey, B ni pun mudah tau. B ni, yang ni nama dia sketch. Kalau pelajar tu dia dengar cakap teacher dia buat kotak. Tak apa, tak ada masalah. Buatlah kotak kan nak selamat kan. Kita tak tahu nak plot apa benda kan. Buatlah.
Kemudian dia dah tahu dah nilai X. Dia dah tahu dah nilai, dia buat macam ni. So dia tahu kalau X 0. Kalau X 0, nilai yang akan kena negatif 2 dengan 1. Okey, kat sini lepas tu bila Y 0. Bila Y 0, so dia akan dapat X negatif 4 dekat sini. Kat sini kan awak dah dapat apa tau? 3 markah. Tak lukis lagi dah dapat 3 markah. Sebab pelajar tahu intersect dekat mana. Lepas tu pelajar tengok soalan ni bila you expand kan, dia adalah sebenarnya kuasa 3. So bila dia kuasa 3, graf dia adalah berbentuk ular tu lah. Dia ada kind of the shape macam ni, dia dapat 1 markah. Sebab markah dia adalah 4. Correct graph sekali dengan 3 markah tu. Shape 1 markah, intercept X dengan Y betul 2 markah dan complete graph 1 markah. Gitu. So pelajar dekat sini, siapa yang dengar ni dia buat exist ni ataupun dia nampak dekat apa tu, dekat equation tu kan. Kalau pelajar tengok betul-betul kat equation tu, kalau dia tak, dia macam dia tahu benda tu factorization kan. So tak ada masalah sebenarnya. Pelajar mengerti mengenai factorize itu. Macam 2x plus 2 x minus 1. So the root dekat sini, root dia x equal to negative 2. Nampak? Yang ni pun pelajar boleh baca. And then negative 4 ni kena yang buat table tu lah. Kalau awak nak kena, sebab tu cik kata bila ada sketch buatlah table. Sebab graf yang betul di samping shape, dia kena tahu dia intersect dekat mana. Bila dia intersect dekat mana, dia mesti ada 2 keadaan intersect. Y dan X. Bukan Y atau X. Graf yang cantik. Itu sketch tau, bukan lukis. Tapi ramai juga yang lukis ambil paper graph pun tak ada masalah. Teacher mark lagi bagus. Kan, no problem. Tapi exam ID sebenar tak ada paper graph lah. Okay, alright. So dekat sini, ni pemarkahan dia. So boleh terima. Lagi satu awak kena tahu shape tau. I tengok this batch, I ingatkan kelas I je. I berkongsi dengan kelas Madam Ju dengan Cik Safitri. Dia tidak tahu shape tu. Kalau kuasa 1, yang teacher cakap tadi, kuasa 2 graf macam mana kan. Maximum minimum masa, lepas tu exponent graph, lepas tu modulus graph, lepas tu sign graph paper 2, graph tan. Ramai-ramai lukis pelik-pelik. Maknanya dia tak tahu shape tan. Kalau tak dapat cycle dengan y-intercept pun tak apa. At least dapat markah shape. 1 markah ni berharga tau, menentukan awak gagal A star ne. So tolonglah. Okey, faham ya? Teacher cakap lah balik maktab, cakap lagi pasal sketch graph ni kan. Sampailah awak ambil exam. Okey, number 9. Number 9 ni pun tak tahulah apa masalah dia number 9 ni. Number 9A ni kan. Apa agak-agak 2 markah tu? Dia kata P power of E power X dan Q adalah constant. Agak-agak kita nak buat macam mana? Kita hanya menggantikan apa? Nombor 9 ni. Apa yang pelajar tahu pasal nombor 9 ni? Dia nak dapatkan nilai P dengan Q. Agak-agak Q tu apa? Y-intercept. Yes, y-intercept of Asymptote. Asymptote. Pandai. So kena baca lah. Q sama dengan 5. Lepas tu macam mana nak dapatkan P? P. X kosong. Is ganti dengan kosong. Lepas tu dapat apa? P 2. plus. Okay. X ni kosong. Apa-apa power kosong sama dengan 1. Tahu kan benda tu kan? Indices. Tahu. Okay, Q. Hello student. Dengar. Jelek. Tak dengar. Teacher let tu lah sebab ada orang call I. Okay, ni sekarang dengar 1 tambah Q kita 5. Okay, sini bukan P. Sini adalah Y. So Y kita jadi apa kat sini? 7. Ya, macam mana dapat 7? Daripada soalan.
Ni tengok soalan, tengok graf awak tu, 9A tu. So dapatlah P ni adalah 2 markah je. P 1 markah, Q 1 markah. Okey, B ni. Deng. Apa kesilapan pelajar yang paling kelakar yang menyebabkan teacher rasa korang macam meniru? Cik, suspend tak suara dia kan? Suara dia suspend. Sebab I tak pernah lagi jumpa. Macam ni student nak bagi tahu. Kalau mereka yang berkongsi tu teacher harap awak dah tahu ubat lah kan ya. Okey, soalan ni kan, dia soalan log tau. Apa yang terus salah bila pelajar tu pergi tukar kepada lon? Tak boleh. Kenapa pelajar nak tukar kepada lon? Awak rasa kenapa pelajar berfikir sedemikian rupa, wahai pelajar? Hello. Tolong bagi feedback. Hello. Tak pasti teacher. Masalahnya cikgu. Cikgu tuition V room awak ajar. Tukar kepada lon Tak ada. Boy. Okey. Tak boleh tau tukar ni kepada lon. Sebab soalan bagi lon. Kena guna log lah. Kalau awak tukar kepada lon, seolah-olah awak menukar soalan. Tu satu yang teacher tengok. Ramainya pelajar buat macam ni. Yang kedua, apa pelajar yang buat? Okey, yang ni dia maintain log tau. Yang ni dia tukar kepada lon suka hati dia. Suka hati dia. I rasa tak ada cikgu-cikgu AdMed mengajar macam ni kat maktab kita. Bukan setakat kelas I je tau. Kelas Sir Fitri pun ada. Kelas Madam Ju pun ada. Sampai kami ni terfikir korang ni merentas jawapan. Macam itulah. Tapi tak bersangka baik. Bersangka baik dengan student seumur Okey. Yang kedua, yang pertama okey. Yang tu kesilapan yang banyak pelajar dapat yang menyebabkan terus kosong. Okey. Maka pertama akan diberi sekiranya pelajar dia tukar kepada apa sahaja base yang dia nak tukar. Terus dapat 1 mark. So soalan dia macam ni kan. 7. Okey, awak tengok 5, 3, 7, log 2. Okey, apa langkah pertama yang boleh dapat 1 mark adalah pelajar decide. Kalau dia nak tukar ni kepada 5, dia tukar semua kepada 5. Ini dia tak usik lah. Kalau dia nak tukar kepada base 10, tukar kepada semua base 10 pun boleh, tak ada masalah. Tu langkah dia. So markah kedua dan markah ketiga adalah bergantung pada jalan kerja dia yang pertama tu. So I memang kena kira sendiri untuk you all. Sebabnya pelajar boleh memilih untuk dapatkan markah pertama bagi 9B inilah pelajar boleh memilih mana-mana base yang dia suka untuk semua sebutan terms yang ada. Tak kisahlah. So I yang kena check, I kena kira, tak boleh ikut skema yang ni. Tu je untuk soalan B tu. Jadi kalau untuk yang ni, kalau pelajar tu nak tukar kepada base 10 katakan, so tak ada masalah. Log ni, base 10 kan LG kan darab log 7, LG 3 darab log 2, LG 7 darab, teacher tak cukup, LG 25 log 2. Ni yang nama tukar base ni. So kat sini I faham, pelajar ni tukar base 10, okey dapat 1 mark. Kalau pelajar tu tiba-tiba, contoh dia nak tukar kepada base 5. Kalau nak tukar pada base 5, maka yang ni tak usik, yang ni base 5. Okey, 5 log base 5, 7, 3. Gitu. So kalau dia buat semua tukar base tu, lepas tu yang kedua, yang ketiga tu, dia guna calculator, tak ada masalah. Terus dapat 10 mark. Faham tak I cakap apa ni? Hello? Maksudnya teacher kalau dah ada step nak tukar base tu, terus tekan calculator dapat jawapan terus dapat 3 markah lah teacher. Ya, boleh dapat markah terus. Untuk dia kat bawah ni dia buatlah satu pengiraan macam nombor-nombor yang dapat daripada sini ni. Lepas tu terus dapat jawapan dia 4. Terus dapat markah. Faham teacher. Sebab yang ada banyak tu pelik-pelik yang menyebabkan pelik gila yang mana I sendiri pun tak pernah belajar. Jadi I ada kutip-kutip pelik-pelik ni I akan jumpa nanti. Ada 2-3 orang I nak PM tapi I tak sempat nak PM. Pelik jugalah budak ni kan. I tak tahulah kan nak suruh dia ajar I macam mana dia dapat macam ni gitu. Kan banyaklah. Korang pun bagi ilmu kat teacher sebenarnya. Okey, nombor 10. Nombor 10 ni teacher dah cakap dah dapat 1 mark macam mana. Apa nombor 10 dapat 1 mark sebenarnya people? Untuk soalan equation trigo. Apa siapa ingat lagi? Untuk equation trigo, apa yang menyebabkan kita akan dapat 1 mark? I selalu cakap student. I tak pernah pun nak ajar awak ni. Wajib pun mark. Yang ni proof. Ni senang sangat ni nak dapat full mark. Full mark memang senang. Tapi dapat 1 mark pun I rasa bersyukur dah. Okay, apa benda? Siapa boleh beritahu kat teacher? Jadi single fraction.
Ya, single fraction. Alhamdulillah. Ya, betul. Terima kasih. Jadi pelajar dekat sini, awak jadilah single fraction dia. Awak darab. Macam buat persyarahan biasa tu. Cuma beza dia ada trigo kan. Alah, tak payah takut lah trigo ni. So kat sini awak akan dapat 1 plus sin x. Sebab awak darab dengan 1 kan. Dia punya numerator tu. Tolak dengan cos x. Okay. So yang ni dah dapat 1 mark. Gitu. Lepas tu kan apa? Awak substitute tu 1. Lepas tu awak expand. Okay. Awak akan nampak ni. Tu cos square kan? Mana? Cos. Okay. Cos x akan dapat cos square x. Sini akan dapat cos square x. Sebab awak darab di darab bersilang tu kan. Awak tahu kan cica cakap apa ni? 1 over soalan asal dia cos x kat sini kan. So dia darab kat sini. So dia dapat cos square x ni. Faham tak? Faham je. Okay, Alhamdulillah. Okay, lepas tu awak expand lah benda ni, gerbak-gerbak. Tapi yang ni awak tahu ini daripada identity. Cos square x sama dengan, so awak pun tambah. Dapat lagi 1 markah. Ni identity ni, identity punya formula dalam trigo. So cos square ni bersamaan dengan 1 plus, bukan plus, minus 1 square x. Tengok balik dalam basic identity tu. Soalan pun formula pun bagi dalam exam ni, basic identity je lah. Okay, lepas tu awak dapat yang ni, awak dapat 1 mark. Lepas tu apa lagi, awak cancel lah kan. Yang ni boleh cancel ni, maksud teacher dia dah apa, dia dah tak ada dah. Dia dah tak ada, tinggal sin x. Tinggal, yang ni boleh habis. Yang ni habis, tinggal sin x dengan minus sin square x ni. Lepas tu, okay, awak tengok betul-betul teacher nak masuk dalam kerja factorization lah. Sampai kat sini kena factorization. Aku padam. Awak akan tinggal, apa yang awak akan tinggal? Yang awak akan tinggal adalah tadi tu, tu dia, besarlah pula. Oops, okay, kecilkan sikit tulisan. Jadi awak akan factorize sin x 1 plus sin x. Yang ni, yang tadi tu. Awak factorize kan? So, awak akan dapat benda yang sama atas bawah ni boleh cancel sebab hubungan dia darab. So, tinggal yang sin x cos x ni adalah tan. So, dapat 3 markah. Yang benda ni selalu buat lah sin cos ni kan. Sin x over cos x ni adalah benda yang common sebenarnya. Selalu tengok tan ni. Okay, so tak ada masalah. Okay, nombor 10. Nombor 10 ni, siapa yang dengar kata cik? Balik-balik dengar kata. Orang dengar kata cikgu ni, dia selamat tau hidup dia. Tu je. Selamat tak selamat dapatlah 1 markah kan. Kalau dia buat table lah, dia tahu nombor 10 B, 10 2, A2 ni. Okay, dia tahu yang y equal to 1 over cos x yang soalan tu, bla 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 tu adalah sebenarnya apa? Apa? Kau faham ke ni? Hello? Ya betul. Terima kasih. Malah nak tulis. Dia sebenarnya adalah y tan x plus 1. Lepas tu kan? Okay. Kalau awak macam, awak tahu awak macam lemak tan. Kalau awak buat shape macam ni padahal salah ni. Dah dapat 1 mark. Lukis molek lah ni salah lah. Lukis molek lah. Teacher lukis tak molek, awak pun lagi faham. Oh, teacher lukis cicai-cicai. Ada yang lukis merepek-merepek. Teacher tak faham lah ada orang lukis merepek tu sampai hati kan. Kok ya pun kan janganlah merepek sangat. Takkanlah graftan macam ni. Ni melampau. Memang akan jumpa budak-budak ni. Tengok lah teacher bagi kismis 1 kilo nanti yang sumbat dalam mulut dia. Macam ni melampau. Apa lagi cerita melampau? Melampau lah kalau tiba-tiba kat graftan macam ni. Melampau. Takkanlah awak tak pernah dengar cikgu awak cakap, oh graftan lah paling unik sekali. At least kan. Okay. Lepas tu kan, tu 1 kalau pelajar. Okay, ni mula daripada 1 tau. Ni C dia ni. Salah satu dia GC. Okay, C dia dekat sini. So naik 1. Lepas tu asymptot. Tak lukis asymptot, kena lukis asymptot lah. Tak lukis macam pelik lah bulatan tu kan. Okay, lepas tu buatlah table. Kalau rasa macam tak tahu dia bergerak tu kan, buat table. Buat table tak ada masalah. Ambil angle yang graf dia lukis.
IG ni awak untung sebab awak cuba tengok Aziz X. Dia dah tulis dah angle kat awak 45, 90, 135, 180, 225, 270. Tak ada masalah pun sebenarnya. Okey? Jadi awak ambil ganti, awak akan tengok pada angle 155 kan? Pada angle 155, kata 155 kat sini, dia dekat sini dia akan dapat 0. 180 awak akan dapat 1. So graf awak akan melencong macam ni. Ni sampai ke bawah ni. Asyik awak punya graf ni dia tak akan bersilang tak. Tapi awak janganlah macam mengada-ngada sangat buat sampai tak kesudah dia punya graf tu. Faham tak cik cakap apa ni? Faham je. Faham teacher. Kalau awak macam okey untuk tan kan kadang-kadang kita tak tahu shape dia lenggok dekat mana cycle dia kat mana kan. Sebab awak ni tak belajar cycle, awak tak belajar period. Teacher kat sini I tak tekan period pun. Kan? Sebab kita tahu period B dia 1, pi over 4 sebenarnya kan. Jadi bila awak lukis at least lah, bila awak lukis table. Sebab apa tau? Sebab apa kita lukis? Kita boleh digalakkan lukis table untuk graf trigo ni. Sebab IG membantu awak daripada dia dah meletakkan angle dekat axis. Lain lah selama ni kita tak tahu apa benda, tiba-tiba kita kena sketch. Kita kena decide sendiri apa yang kita kena letak kat axis tu. Tu lain cerita lah. Tapi yang ni sangat membantu. Jadi awak letak. Ada 2-3 orang je perfect graph ni. Termasuklah Nabil kan. Kawan awak tu boleh dapat full mark. Kagum tak? Cici pun kagum. Awak kagum tak? Hello? Kagum teacher. Kan? Kagum kot kan? Okay, Nabil harap bertenang ya. Si awak tengah senyum sekarang. Okay, so macam ni lah graf ni. Dapatlah berapa markah ni? 3. 3 markah dekat mana kita bagi? Shape 1. Biarlah shape dia tak betul sekalipun. Contoh, ada pelajar buat macam ni. Macam teacher cakap tadi kan? Dia buat macam ni, dia buat macam ni. Boleh 1 markah. Shape graph of time. 1 markah. Okay. So markah kedua ialah dia ada patutnya, okay. Dia sepatutnya mula daripada y-intercept. Shifted 1 dapat 1 markah. Cycle dia betul. Ini 150, ini 180. So dapat 1 markah. Cukup 3. Okay, so nombor 10B, awak dah kelas tu lepas ni 25 minit? 5 minit 25 minit dah sebelum masuk nombor 11 kita boleh bagi kat dalam Telegram. Last nombor 10. Okay, 10B. 5 cot square y plus 7 equal to 11 cosec y. Okay, dekat sini pelajar banyak meletakkan nilai. Dia macam ni tau sebenarnya. Awak dah tahu cosec. Awak ada cot. Jadi awak kena sedaya upaya untuk meletakkan dalam sebutan cosec jugalah. Ramai letak sin over cos apa semua tu. Tak betul lah jawapan dia sebab awak still lagi tak tukar kepada term yang sama. Jadi untuk dapatkan markah 1 adalah apa benda? Cot ni akan jadi apa? Siapa boleh bagi tahu? 5 cot ni akan jadi Cosec square. Cos of cosec square minus cosec y Minus apa? 1. Y. Minus 1. Dapat 1 mark. Bila semua dah cosec belakang, senang lah. Okey, awak pastikan dalam kerja awak ni ada cosec lepas tu awak nak factorize. Okey, teacher pernah letak tau. Awak boleh letak. Kalau lah awak tak nampak cosec tu dalam quadrant kan, awak letaklah. Assume cosec y equal to A katakan. Lepas tu awak akan nampak cosec tu sebenarnya nanti awak akan factorize, katalah 5A minus 1 A minus 2 equal to 0. So A tu cosec. Jadi awak akan nampaklah cosec tu adalah, apa lagi satu maksud cosec? Apa satu lagi? Cosec? 1/sin. Yes, very good. Cosec adalah 1/sin y. So apply benda ni. Teacher bagi dalam trigo lah, tak sempat dah ni. Teacher bagi dalam ni lah dalam Telegram untuk jalan kerja lengkap untuk 10B dengan nombor 11. Okey, nombor 11 tu ya Allah. Nombor 11 tu banyak kali teacher bagi tahu straight line, sketch the graph. Ada 2-3 orang sketch the graph. Ya Allah, teacher nak ucap terima kasih sangat. Dia buat sketch nombor 11 tu kan. Nak cakap juga betapa terima kasihnya teacher untuk pelajar. Dia nampak nombor 11, dia baca kan. Okey. Untuk yang nombor 2 tu, dia dah tahu dah log y, lepas tu against x. Yang ni memang teacher sangat menghargai siapa yang buat benda ni.
Okay, nombor 9 bagi jawapan aku dalam Telegram supaya next class awak dah dapat, insyaAllah awak dapat markah awak, kemudian kita boleh masuk dalam paper, kita boleh discuss paper tu. So far awak dah nampak sikit ke untuk discussion kita dalam paper 1 untuk mock ni, macam mudah kan sebenarnya? Ya, nampak mudah. Nampak mudah, Allah mudah sebenarnya. Tolonglah pelajar awak ada masa lagi, dengarlah balik cakap-cakap teacher ni. Yang lain tu seorang je cakap mudah, yang lain tu okey tak? Hello? Alhamdulillah. InsyaAllah mudah. InsyaAllah. Itulah hampa ni, tolonglah. Dah decide kan. Bukan murah nak apa ni IGCSE. Kalau teacher 2,000 tu baik I beli mas macam tu lah. Okey lah. Apa-apa pun duit boleh dicari, jangan risau. Okey, itu saja daripada teacher untuk hari ni. Jangan lupa isi bola attendance. Kita tutup dengan tasbih kifarah dan surah as-walas. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay, thank you so much students. See you. Bye. Thank you. Bye, teacher. Bye.